Assalamualaikum, salam sejahtera kepada pencinta bola sepak Malaysia. Kita ke Likas, Sabah menentang Selangor pada malam ini. Quentin Cheng lontar, cari rakan di hadapan. Flick yang dilakukan Quentin, tidak offside, peluang bagi pasukan Selangor dan gol! Yuri Hendrik sebenarnya mengejutkan Likas dengan jaringan seawal minit yang pertama. Betul, 1-0 keadaannya di Likas. Badrul menghantar ke tengah mencari rakan, dikeluarkan oleh Yazid Al-Anab, dan bagaimana peluang bagi pasukan Sabah. Dominic Tan, Syarul. Sabah datang lagi kepada Sadil Ramdhani yang mungkin membuat, ataupun Badrul Batiar. Percubaan daripada Badrul ataupun Sadil. Cantik hantaran Amri Yahya. Hantaran yang cukup baik daripada Badrul Batiar mencari Amri Yahya. Yazan Al-Arab untuk membayangi pemain ini, dan satu hantaran yang cukup menarik. Peluang bagi pasukan Selangor. Gol! Oh, offside tadi. Open game. Kita boleh saksikan terbuka bahagian midfield. Itu dia peluang bagi pasukan Selangor. Gol! Herlison Kayon meletakkan Selangor 2 di hadapan akhirnya. Hantaran terakhir daripada Gary Steven Robert mencari Park, dan itu dia pengadil Suhaizi Syukri meniup whistle. Okey, kau nak cek apa? Kita nak mula dah ni. Satu petanda kebangkitan Selangor yang sangat luar biasa. Cuma persoalannya dengan dua jaringan dihasilkan oleh Hirin Enrique dan juga Helson Kayon menjelaskan bahawa hari ini di backline pasukan Sabah dilihat ada sedikit masalah kerana ruang yang terbuka diberikan, open game yang dibuka sebenarnya memudahkan tugas pemain-pemain Selangor hari ini memperagakan aksi yang lebih tersusun, Asmai Bakiri. Okey, untuk pasukan Selangor, tahniah kerana mereka tahu bahawa datang ke Sabah bukan mudah, dan saya tertarik apabila kelebihan pada pasukan Selangor bila mendapat jaringan gol awal itu berlaku. Kalau awak sebut tadi pertahanan Sabah, ketiadaan Jackson, impak yang besar kepada corak bertahan pasukan Sabah sendiri, yang kerana kita lihat Dominic dan Park tak boleh menampung datangnya attacking Selangor begitu baik tersusun, dan gol awal itu sebenarnya telah mengubah cara dan corak permainan pada perlawanan ini. Saya rasa Michael juga sudah pun bersama dengan Nizam Jamil memperhalusi, kerana hari ini kalau kita lihat keupayaan Sadil Ramdhani dengan beberapa kali peluang, crossing, first ball, begitu juga dengan Badrul Batiar, hantaran tak menjadi dan sebagainya, umpanan kepada Amri Yahya juga tidak sampai. Ini sebenarnya melengkapkan apa yang berlaku di kamp Sabah pada malam ini. Betul, nampak lebih bersedia daripada segi bertahan dan attacking untuk pasukan Selangor. Betul, saya setuju. 3 pergerakan pemain ini dirantai ataupun dikunci, tak boleh melakukan gerakan lebih banyak. Sadil, Amri, Bad yang banyak bukan tak boleh, mereka tak berjaya masuk dan membuat gerakan bahaya. Mereka banyak diblok oleh pertahanan Selangor, dan itu menyebabkan mereka sukar untuk lepas. Dan saya tambah juga attacking untuk pasukan Selangor Sabah sendiri memang nampak struggle. Sebenarnya untuk Sabah ni saya ada nampak sedikit kelemahan ketika ini. Kalau dia ambil kira sebenarnya Sabah, mereka tak ada penjaring ataupun attacking third pemain yang menjaringkan gol. Sebab saya terpaksa lihat mana menangnya ketika mereka menentang pasukan Terengganu tempoh hari, datangnya daripada Park yang bermain sebagai pemain pertahanan dan midfield, yang bukannya datang daripada attacking. Di situnya punca. Kalau awak sebut nama 3 tadi itu, saya setuju. Bad, Amri, Sadil yang diturunkan untuk berlaku attacking tak menjadi. So penjaring untuk pemain yang untuk menjadikan gol Sabah tak ada. Okey, kita bawa sedikit perbincangan bagaimana untuk Selangor. Saya rasa hari ini mereka meletakkan segala-galanya akan terarah kepada 2 individu ini, iaitu kapten pasukan Brandon Gunn dan juga Mukhari Ajmal, yang dilihat lebih selesa memainkan peranan di bahagian sayap pada satu ketika dan akan mengalih ke bahagian tengah untuk menang bola di kawasan tengah. Betul, itu berlaku untuk pasukan Selangor sebab kita dapat lihat apa yang mereka lakukan mengubah
meletakkan 3 di tengah itu apabila Alexander di tengah menang bola, terima berebut bola dan membawa hantaran lebih banyak. Brandon Gunn dan Muhairi lakukan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang lebih menarik, belak terasanya gol awal itu adalah ketika perebutan bola berlaku di sebelah Brandon Gunn, di sebelah kanan, dan terus menang bola, meloluskan hantaran terus ke depan kepada Huri. Dan itu sebenarnya taktikal mereka. Apabila saya lihat mereka menang bola di sini, kemudian kedudukan Brandon Gunn di sebelah kanan, tolak bola terus ke depan, iaitu straight forward, hantar ke depan, dan gol pertama terhasil. Dan ini bukan kali pertama yang terjadi. Kalau kita lihat pada perlawanan berdepan dengan Penang umpamanya. Ya. Begitu juga dengan mereka gemar untuk through ball yang sebegini rupa. Saya rasa ini antara intipati pada kebangkitan pasukan Selangor dalam 2-3 perlawanan kebelakangan ini. Saya setuju. Ini mengubah sebenarnya sistem corak permainan attacking pasukan Selangor. Mereka tahu mereka ada Huri dan Kayon yang akan menjadikan gol dan boleh membuat larian dan open posisi untuk melakukan attacking. Alexander buat through pass. Kemudian Brandon Gunn, Muhairi buat larian bola bersama untuk sampai ke attacking. So ini sebenarnya menambahkan kekuatan pasukan Selangor attacking third. Dan tak dapat dinafikan, Kayon 4 gol dalam FA Cup, leading scoring pasukan Selangor dekat Liga. So menampakkan bahawa itu tadi saya masukkan dua perbezaan pasukan ini. Sabah tak ada pemain individu nak menjadikan gol, tetapi Selangor ada kelebihan attacking dan orang yang menjadikan gol. Okey, kalau kita juga lihat, kita bawa sedikit tentang struktur 4-3-3 Ya. yang dimainkan oleh Selangor. 3-4-3 oleh Dato' Ong Kim Swee. 4-3-3 ini menjurus kepada keupayaan pemain-pemain di bahagian depan untuk sedikit berada di bahagian tengah untuk membantu. Tidak secara total, tetapi ini range untuk mereka berlari daripada bahagian tengah ke depan itu nampak lebih terbuka. Ya, betul. Ada sedikit formasi kedua pasukan ini, dia tak bergerak jauh ataupun tak nampak perbezaan dari sedikit pergerakan nak pergi attacking dengan tengah dan bahagian defender. Tapi untuk pasukan Selangor, saya nak lihat kelebihan apabila Quentin Cheng boleh naik ke atas, Fazli naik ke atas, join Brandon Gunn, Muhairi, Alexander duduk tengah, dua penyerang ke atas bergerak, dapat open space dan pertukaran pemain berlaku untuk pasukan Selangor menjadi. Dan untuk Sabah, saya nampak itu yang perkara stagnan yang kita dapat lihat tadi. Taiki tak bergerak sebagai pemain di sebelah kiri yang lebih banyak mengancam. Hanya nampak Sadil, Amri, Bad sukar untuk masuk kerana faktor Amri nak berdepan dengan haladat pertahanan pasukan Selangor begitu sukar. Syarul juga mark Amri dengan baik. So itu menampakkan sedikit pemain tambahan melakukan attacking ke pasukan Sabah. Tak ada, tak cukup. Tapi Selangor sebaliknya yang menguasai seluruh kawasan pertahanan, midfield dan attacking. Bagi pasukan Sabah hari ini mereka tidak menurunkan Khairul Fahmi Cekmat. Tidak ada juga nama-nama seperti Farhan Roslan yang diturunkan pada ketika bertemu dengan pasukan Terengganu tempoh hari dan sebagainya. Saya rasa bukan masalah pasukan saja, okey, tetapi Piala FA ni sebenarnya kita dah bincang banyak kali. Piala FA ni dia ni akan buatlah macam mana sekalipun, dia akan all out. Dan Selangor hari ini ada elemen tu sebenarnya. Betul. Nampak demand kehendak mereka nak kena menangan dengan Sabah ni cara macam mana dia nak main. The best thing macam saya maklumkan tadi is a gol awal tu penentu nasib Selangor sebenarnya. Sebelum dapat gol, selalunya game tension. Saya rasa ini game terbaik tadi. Of course kita tengok tadi kedua-dua pasukan ada attacking, ada gerakan baik, menang bola, berebut di kawasan tengah. Tapi yang lebih menarik ataupun lebih berlakunya banyak menang bola ataupun second ball itu terletak pada pasukan Selangor. Dan saya dapat lihat sebenarnya kelemahan pasukan Sabah ketika game ini, faktor kepenatan ada juga. Keletihan dan Dato' Ong sendiri kekurangan pemain dan Ambola itu penyerang baru mereka pun Farhan dimasukkan separuh masa kedua pun dah tak sempat untuk melakukan bantuan attacking dan ini menyebabkan pasukan Sabah tak settle down. Okey. Selangor akan berdepan dengan pasukan Terengganu. Okey, Terengganu kita akan bincangkan nanti. Jadi itu pertemuan menarik kerana kalau dilihat daripada susun atur daripada kedudukan dalam carta liga juga menyaksikan bahawa pasukan-pasukan ini sebenarnya sedang memperagakan aksi peningkatan yang sangat luar biasa.